Jadi kita nak semua anak-anak gayung ni, semua anak-anak pencinta seni bela diri, biar kita ni kasih dengan Al-Quran. Kita kasih dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar berlaga lutut antara murid dengan guru. Jangan kita ambil tiru copy paste. Salah. Maka apabila copy paste, kita dakwa dia orang tu guru saya. Orang ni guru saya. Memang kaedah belajar ni dia ada talaki dan musafahah. Kita baca dan guru dengar. Guru baca dan kita dengar. Dan kalau kita tak tahu, tak faham, Allah Ta'ala arah kepada kita dalam Qurannya dengan kalimah jamak. Fas'alu ahla zikri. Maka bertanyalah sekalian kamu. Kepada siapa? Ahla zikri. Kepada orang-orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak ketahui. Jadi orang yang bertanya dapat pahala. Yang menjawab dapat pahala. Yang ada di belakang kiri sekeliling kita sama-sama mendapat pahala. Jangan malu bertanya. Jadi cara belajar ni sama ada silap ke apa ke, kita kena berguru. Kalau kita tak berguru, orang tok-tok guru kata kita tidak ada sanad. Ibarat maknanya lampu dengan switch, kabel dia tu tak sambung. Kabel tu tak sambung. Jadi setiap perkara yang kita nak buat, biarlah banyak kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh ketika dulu. Dia tekan dari segi ilmu aqaid. Dia belajar dalam-dalam ilmu fiqh. Dia kaji, dia berjalan dalam ilmu tasawuf. Dia merupakan seorang torik. Dia ada yang salik. Dia tahu makom-makom. Dia mereka kias. Contoh surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Angka 7 ni sangat unik dan seni. Ada hubung kait kita dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Al-Fatihah ada 7 ayat. Kita sembahyang beberapa kali sehari dengan sujud dengan 7 anggota. Kita tawaf di Baitullah dengan 7 kali pusingan. Kita sa'i antara Marwah dengan satu bukit lagi itu dengan 7 kali pusingan. Jadi di sini angka 7 ni, kalau kita perhati orang dulu ada belaju Melayu, ada butang 3, ada butang 7. Bukan saja-saja tu. Dia ada simbolik. Bermaknanya Islam dengan Melayu, Islam dengan Silat ni tiada berpisah. Tidak berpisah. Jadi tok-tok guru ni dia belajar belaka. Kalau kita belajar ilmu Quran sahaja, ini saya bawa apa yang tokoh-tokoh dulu bawa. Kita boleh baca Quran. Kalau kita hafiz, okey, orang tolak kita boleh jadi imam. Tetapi di situ tidak semestinya dia alim dari segi fiqh. Kalau dia ngaji fiqh semata-mata, dia fail masalah baca Quran. Hafiz di sini asal daripada perkataan hafazah. Hafazah ni memelihara Al-Quran bukan setakat baca sahaja. Kita kena menghayati Al-Quran daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang akhir. Faham ayat. Kita baca satu ayat, saat ada surah Al-Makkiyah, ada surah Al-Madaniyah, lepas tu turun satu ayat kita kaji balik. Asbabul nuzul. Kenapa surah ini diturunkan? Apa hubungan, apa kaitan dengan kita? Jadi belajar ni dituntut oleh Islam. Kalau tak silap saya ada dalam satu hadis, tapi ada dari kalangan ulama berselisih pendapat mengatakan hadis ini dhaif. Bila ada anak laki-laki, ajarlah anak kamu berenang. Ajarlah anak kamu berkuda. Ajarlah anak kamu memanah. Jadi saya fikir ketiga-tiga elemen ini menjurus ke arah seni mempertahankan diri. Islam bangga kalau hambanya atau umatnya kuat. Islam bangga kalau umatnya, hambanya berani. Berani menyatakan yang hak tu hak, yang batil tu batil. Jika berlaku perselisihan dalam apa perkara sekalipun,
Kita renung ayat Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, fa in tanaza'tum bi syai' fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika berbantah-bantah di kalangan kamu dengan apa perkara sekalipun, farudduhu ila Allah, maka kembalilah kamu kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Jadi nak kembali lagu mana kalau kita tak ngaji? Kita kena belajar. Kita kena ngadak guru. Rajin bertanya dengan guru. Baru kita faham apa orang-orang dulu, tokoh-tokoh dulu perjuangkan. Dia tak buat saja-saja. Orang-orang dulu dicerita pada orang, kemudian ada artikel-artikel yang kita baca, kami tak peduli. Seluruh orang Kemamang tak kenal saya. Tapi nama saya masyhur dengan kerajaan langit. Kerajaan langit di sini bukan ayah ping ni. Bukan ayah ping jadi penduduk langit ni kenal siapa dia. Setiap perkataan dia hebat. Kalau kita zikir lafzul jalalah alif lam lam he, Allah 1000 kali lah contoh. Tapi orang-orang yang takarrub dengan Allah, dia zikir dengan kalimah, dengan huruf yang sama, dengan bilang yang sama, tapi nilai dan mutu di sisi Allah tak sama. Kerana apa? Kerana makom kita antara kita dengan dia ni, tempat duduknya lain-lain, tak sama. Semayang kita dengan semayang Nabi, dari segi fi'liyah sama, niat sama, bacaan sama, tapi hadir hati dengan Allah Subhanahu wa taala di situ tak sama. Ganjarannya berbeza. Sebab kita yakin Allah Subhanahu wa taala ni tidak mungkir janji. Ingat tu Saya menyuruh kepada semua yang hadirin dan hadirat, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita. Duduk bangun dia, makan minum dia, aktiviti dia. Saya belajar silat ni bukan lama lah, baru lagi. Saya pun ada tanam satu niat dalam hati saya, bukan nazar niat. Bila umur saya mencecah 55 tahun, saya akan gantung jersey hitam saya. Tetapi terbaca satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda daripada Al-Madinah, lebih kurang 100 lebih kilometer. Dengan silap saya umur 55 tahun. Saya ambil balik jersey hitam saya, turun ke gelanggang. Adakah kami turun ke gelanggang kerana nak jadi jutawan? Adakah kami sarung jersey ni nak jadi popular? Tak ada. Sebab saya yakin, setiap keringat, setiap ilmu yang kita turun, kita tanam benih dalam gelanggang ni, asalkan kita ikhlas, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Redha Allah tu maha sangat. Nescaya Allah Ta'ala akan campak satu ilmu yang kita tak tahu sehingga kita tahu. Jadi sekadar tu sebagai mukaddimah pada malam ini, Ustaz Kamarul Zaman, wabillahi taufiq wal hidayah. Lupa saya yang berhormat Dr. Alias. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Terengganu kata ia mari bila tok guru silap dia cakap ia mari mesti ada aura dia sendiri. Alhamdulillah. Benar.